محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله malam ini Bismillahirrahmanirrahim. Adapun nafkah segala kerabat, maka iaitu wajib atas anak itu memberi nafkah dua ibu bapaknya hingga ke atas ibu bapak dia, tok nenek dia, tok moyang dia, semua wajib semua. Ini banyak kita ni ilahnya, abaikan ilahnya masalah nafkah ini. Banyak kita ambil berat nafkah isteri saja. Tetapi nafkahnya lah ibu bapa atau nafkah tok nenek kita tak cara ni. Pak kita nak semayang be Allah. Nafkah mana? Sifat pada nafkah. Nafkah dua ibu bapaknya hingga ke atas. Nafkah yang mencukupi akan keduanya. Bi cukup makan cukup dah. Tak nanti lebih, cukup. Sama ada anak atau cucunya, tak kira lah anak ke, cucu ke. Lepas tu anak itu maknanya sama anak atau cucunya, tak kira lah. Cucu pun kamu. Tu sebab ke atas, sebab yang ke atas, apa ke atas, tu kita lah. Hingga ke bawah. Cucu, cicit, cocok apa semua, wajib. Kaya lah, miskin tak lah. Sama ada laki-laki atau perempuan, tak kira lah. Laki puan pun tak kira, anak puan, cucu puan tak kira lah. Boleh dia kaya. Pak tok laki dia, tok laki tak habis tu bukan duit. Bukan nafkahnya atas tok laki dia. Kita anak dia harta kita ada kan. Tok laki tak izin, bawa bukan duit dia. Kerana wajib kita. Bila jika ada ia, siapa yang merdeka anak itu, jika ada ia badan, jika ada ia merdeka anak itu jadi, mana jika didapati anak itu merdeka. Kalau anak merdeka seperti ini, bawa wajib. Kalau hamba tak, hamba tak punya harta. Dan demikian lagi wajib bagi mana atas. Ada wajib anak cucu. Nafkah ke mak dia. Sebab tu masalah mak ni. Ini masalah kita hari ini adalah kita ambil berat anak atau cucunya. Kalau anak beranak, lagi boleh pergi tidur. Jangan tengok cucu. Tapi ayah ataupun mak sakit tak pergi. Lalunya tengok, lalu kalau ada tengok tu. Tak masuk-masuk. Arah. Anak boleh kita gicar ke? Macam mana mak pak kita? Mak pak kita lebih pada cucu lagi. Masalah kita dah. Bezanya. Tak cara. Kalau anak, kalau kerja boleh cuti. Anak sakit cuti. Anak sakit minta cuti. Minta kerja cuti. Peminggu. 3 hari seminggu masalah. Cuti tak apa, potong gaji pun tak ada boleh. Boleh cuti. Tapi apabila dah ayah sakit, mak sakit tak cuti dah. Ini masalah kita. Pak macam mana kita nak masuk syurga ya Allah. Harap masuk syurga kan. Pak bini pula tak payah. Bini pula tak payah. Kadang-kadang apabila atuk laki, anak tu ni, laki tu je cuti. Ataupun dia pergi tengok mak pak dia. Ni marah pula bini. Marah pula. Jadi ni wajib nak ingat malam kita nak bahaya, kita menatu nak bahaya. Kita tu umat tua pun nak bahaya, sama bahaya pergi mari. Apa-apa ni. Yang kitanya gunakan nafsu, gunakan ilahnya Islam. Cara Islam kita. Pak kalau kita tak tahu, kita tanya tak email wayak molek dengan susu ada sengaku ya dia wayak ke tak email. Wayak ke ustaz tapi ya susu masalah sebenarnya. Wayak separuh ni tak yati. Yang salah sebab kat suami. Apabila mak ayah dia sakit masalah walaupun jogi tu tak ada tanpa izin dia tak boleh. Tapi maknanya kalau bab nafkah tak boleh sekat. Ya hantar duit semua, tapi masalah bini tu ada masalah. Ada, tok laki duit tu tak lekat pun. Duit habis pun. Apa ada habis tak apa boleh habis awak tu. Pak minta pula tu masalah kalau habis tak minta tak apa. Habis kamu pasal lagi pula habisin duit ni. Sebenarnya ialah yang duit tok laki pergi.
duit isi pergi kita lah ni jadi duit tok laki bini pergi. Lepas tu tak habis semua. Tok laki kerja penat-penat mari duit habis gigi ku adik-adik dia Allah Akbar ni pun masalah. Adik-adik tak wajib. Adik-adik tak wajib. Tak wajib dah. Kalau kita ambil duit kitanya tak apa ni ambil duit tok laki jangan tu haram tu. Jangan ambil duit tok laki bi kau orang tak leh. Duit tok laki yang kita pergi suruh kita milik pergi ambil sipar. Kita ambil duit tok laki yang tok laki kerja, so kita pergi sipar, kita buat pergi ke mak pak kita haram tu bukan duit kita. Masalahnya wajib nafkah atas anak sama anak lelaki pula tu duit dia sendiri. Duit dia sendiri. Kalau duit orang tak boleh. Nak juga minta izin tok laki lah apa kerana saya nak beri duit mak tu ayah 500 riyal ni masalah. Nak minta izin kalau duit ni. Kalau duit kita tak apa. Ini masalah kita ambil duit tu tak boleh. Mak pak tu makan duit haram. Ingat sikit dah ada bapa ni. Dan demikian lagi wajib bagi ibu mana atas ibu bapa kalau ke atas mana jikalau ke atas sekalipun ibu bapa tok nen siti dia mak dia tok dia wajib apa dia memberi nafkah anaknya jenis atau cucu mana jikalau ke bawah sekali mana anak cucu cicit dia dah wajib. Dan kalau bersalahan-salahan agama keduanya sekalipun hani pun agama lain wajib. Ada masalah kita masyarakat hari ni ilahnya apabila anak dia tu nikah dengan kafir tu dia tak boleh dah hubungnya di masyarakat di sini. Ada dia tak boleh dah hubungnya. Nafkah tak bagi tak boleh. Anak beranak dia tak boleh kita mutuskan. Boleh hubungnya sekarang hubungnya. Tapi masalah hari ni hak beratnya satu lagi hak berlaku di sini. Jadi duduk di situ masalah. Dia kan masuk agama Islam lagi. Orang bini dia anak dia tidur makan sekali mak ayah dia kafir tu masalah. Dia bahaya anak cucu. Sebab tu kalau nikah ada bukan Islam ni akhir zaman ni payah. Tak serupa zaman dulu yang masuk Islam yang nak mengaji lah ni dah masuk Islam tak saya ngaji. Tak saya ngaji. Ngaji agama Islam tak saya. Lepas tu bagi anak kita pula bini kita pula makan mak ayah dia maklum lah dia makan babi makan apa macam-macam. Maknanya walaupun bersalah agama keduanya sekalipun tapi dengan syarat bahawa adalah yang wajib memberi nafkah itu kuasa ia. Tu hak katanya wajib pun ada syarat apa hak orang beri tu. Anak ke atau pak ke atau mak ke. Hak kita wajib memberi nafkah tu kuasa ia memberi nafkah yang lebih pada makanan dirinya dulu. Nafkah lebih diri dia dulu. Dan makanan isterinya ni kalau hak lelaki lebih pada untuk isteri dia dan lebih untuk dia. Barulah itu. Masalah isteri dia. Dan qadam isterinya atau mak anaknya. Mana hamba dia lah, hamba yang berhenti dapat anak tu. Atau mak anaknya hamba yang berhenti dapat anak tu. Pada hari itu lah. Habis hari itu balik dia lebih dah. Duit 1 riyal. Faham 1 riyal makan bini anak bini tu makan 20 riyal. Lebih lagi pi lah mak pak. Ini dah tak ada duit semua. Masya-Allah. Gereja tak ada duit semua, tak berkah. Ni ada berlaku sini dah. Tak berkah, simpan-simpan duit api. Saya pancing lagi kak, ni kena api. Sebab tu duit kita simpan tak nak cara adalahnya tu nak cabut balik. Simpan boleh nak cara dia. Tak nak cara saya duit. Awak goni benda wajib tak buat. Masalah. Tu masalah tu cabut matanya jangan ingat. Yang nak cabut ambil mata saja. Simpan tak jadi. Ada simpan kitanya benda wajib kita abaikan. Maka jika tidak kuasa, kalau kita tidak kuasa ia yang itu yang wajib memberi itu. Yang ia yang wajib atas dia yang beri lah. Sama anak atau pak dia, mak dia masalah. Kalau dia tak kuasa dengan sebab ketiadakannya nafkah, tak ada duit untuk beli nafkah makan dia tak ada. Atau tidak cukup nafkah segala yang wajib nafkah atasnya atas yang tu. Yang dulu tu. Mana nafkah segala yang mana segala mereka yang di bawah tanggung dia. Wajib nafkah tu atas dia, atas seorang yang diwajibkan. Itu maknanya ilahnya ada tapi tak cukup. Pihak ni pun anak ada pihak isteri dia pun tak cukup. Pihak dia pun tak cukup. Tak cukup ni. Pas nak pergi mana tengok sini. Pergi isteri dulu. Nafkah nak kepada isteri dulu. Isteri dengan khadir dia kalau ada khadir. Pas anak suku. Kita lah ni tak bercara ke anak, tak bercara ke cucu. Mak pak tak tengok. Itu masalah. Maka tidak wajib atasnya, tak wajib lah kalau tak kuasa. Kalau tak mampu. Dan dijualnya segala mata benda kerana memberi nafkah itu bapa atau anak cucunya
atau anak cucunya barang yang dijual pada membayar hutangnya di sana, maka tiada wajib atas bapaknya memberi nafkah anaknya yang balik. Maka tiada wajib dah apabila dia tak kuasa, tak wajib dah. Lepas tu dan dijualnya jual jang tu yang wajib nafkahnya. Dijualnya mana olehnya? Dijual makna menjual olehnya oleh orang yang itu kewajipan tu, orang yang itu yang diwajib oleh syarak atas dia. Jual apa? Segala mata benda. Jual segala mata benda. Jual lah, bukan jual hobi. Jual segala mata mana? Maknanya mana-mana mata benda yang milik kita boleh jual. Tanah ke, rumah ke, motor ke, kereta ke, jual lah. Jual kerana apa? Mana untuk memberi nafkah itu. Ada jual nafkah. Jual nafkah tu. Ada jual untuk nafkah. Untuk memberi nafkah itu bapa. Mana sama bapa jadi sama, tak mesti. Sama ada yang wajib itu bapa atau anak cucu tak ikut. Untuk nafkah anak dia wajib jual. Tak ambil. Akhirnya dia tu bapa ke atau anak ke cucu ke ada jual. Kita cucu ada rumah lebih. Ada kereta lebih 2-3 buah masalah. Lebih pada sepatutnya kita ada, atau harga mahal sangat lebih pada sepatutnya kita ada, maka jual. Kenapa dia? Gapo dia segala mata benda tu badal. Arabiknya badal. Badal segala mata benda tu. Gapo dia? Barang yang dijual pada membayarkan hutangnya di sana. Jadi maknanya murah bagi sini jadi bagi yang kita jual untuk bayar hutang dengan. Kalau kita lekat hutang orang gapo yang kita patut nak bayar. Yang kita patut jual untuk bayar hutang. Ada ke sana sama. Sama. Kalau kitanya lah kat hotel ke tak ada duit bayar, apabila siapa masuk dah, kitanya tak mampu bayar, kitanya ada harta lain nak jual. Kalau rumah, nak jual rumahnya. Kalau rumahnya lebih sangat, comel sangat, cantik sangat, jual. Beli rumah biasa. Kalau tanah lebih, nak jual. Kalau pakaian lebih, nak jual. Itu tempat sana lah. Tengok situ. Kalau kereta lebih, kereta kitanya sekadar kerja tu ilahnya pasimah tukar baru masalah dekatnya. Pada naik Mywi apa dah. Kita pakai apa? Estima masalah. Pakai Alphard masalah ada. Jual tu. Tak beli biasa. Tak beli sekadar kerjanya. Nafkah. Maka tidak wajib atas bapaknya memberi nafkah anaknya yang balik. Tak wajib dah. Apalah anak tu dah balik, tak wajib dah atas pak dia beri nafkah atas anaknya balik dah. Lagi fakir itu maknanya balik lain pula fakir dah. Kalau nak kaya tak kecil anak balik dah. Tapi miskin tak wajib. Kalau ibu pun bagi atas jalan kebaikan. Melainkan lemah ia anak yang balik yang fakir tu daripada usaha. Balik usaha masalah. Dia lemah. Tak anak tu lemah padanya lah, tak mampu nak usaha. Sebabnya dia tu ada penyakit lumpuh masalah. Atau anak tu ialah bosnya lah gila dah masalah. Dah balik dah. Gila masalah. Nak usaha kan tu wajib lah. Kalau ni banyak budak-budak dah main sak dadak ya. Ada sak dadak kita. Nak usaha kan? Apa atau ada ia buta, ada ia anak tu buta atau sakit, jadi sakitnya tak boleh kerja dah. Atau wajib nafkah. Sakit lumpuh masalah atau kecil. Pak kecil buat apa masalah yang tu? Balik dah. Masalah situ. Tak payah melainkan dah. Banyak balik dah. Banyak isi nak pandanya jangan balik fakir ya. Atau kecil maknanya belum balik lagi atau gila. Gila dah wajib. Maka wajib ia bapa memberi nafkahnya. Jadi mereka itu. Jadi nafkah dah. Tak kala itu, tak kalanya dia lemah badannya usaha. Tak mampu usaha ataupun usaha tak ada. Pergi minta kerja ni tak ada, kerja ni tak ada, kerja lain tak ada. Bukan malah kerja, memang tak ada kerja. Kerja benda lah ni pun lah mau jual habis dah nak kerja kan. Anak kali pun tak ada lah. Lalu nak kerja dah. Tapi lah ni boleh ciranya tu nak tokek rumah tu buat rumah. Kalau boleh kerja tu dah boleh. Jalan boleh kita kerja. Pergi jual aiskrim ke jual apa ke. Dan jika ada mempunyai usaha, kalau sekiranya tu anak tu mempunyai usaha boleh kerja, maka disuruhkan berusaha lah. Dia boleh kerja, dia usaha lah.
Sebab tu muncullah mak pak nak suruh ngaji, kita balik dah. Umur 20 dah, 20 lebih dah. Ada mak pak yang suruh ngaji lagi. Kau terima kasih banyak. Ngaji sungguh ni tak malas. Ngaji non ngapa non di non pak tak wajib dah mak pak. Cumanya dalam kita, ya anak pun ada sebut ya kalau nyubi, tapi ada semua ulama sebut kalau anak tu masih ngaji fardu ain. Kalau anak duk ngaji fardu ain wajib lagi mak pak. Anak duk ngaji fardu ain balik dah. Tapi anak lah dia bukan ngaji fardu ain. Fardu ain mana ada. So dan tiada wajib nafkah atasnya. Atas bapak tu tak wajib dah sebabnya panak usaha. Tetapi jika kalau ada bapak itu papa, lagi mana mas papa, lagi dapat ia berusaha. Kalau kiranya bapak miskin, dia boleh buat kerja. Asalnya anak. Kalau anak ada usaha, pak suruh. Tapi kalau pak miskin, cumanya pak tak boleh usaha, boleh kerja. 50 lebih ya boleh kerja rumah, kerja wakmu, kerja nukil rumah apa semua. Boleh. Maka wajib atas anaknya memberi nafkah. Kalau pak bapa tapi pak tu ialah pandai kerja, duit tak ada tapi kerja boleh, tak boleh. Nak suruh pak kerja tak boleh haram. No anak tu nafkah. Kata ayah boleh kerja, kerjalah ayah cari nafkah, kata wajib. Ingat alat ni. Banyak kita lah ni kalau mak pak tak ada duit, semua mak pak kerja lagi. Allah saramung mbak ada. Padanya tu tak pak lagi merah lagi. Siapa mung boleh besar dah. Boleh nak kereta boleh jadi pensyarah dah. Support tu itu lagi. Kerja lagi ni boleh. Wajib tu. Dan dia dah harus digagahi berusaha. Mani akan apa tak boleh. Tak suruh nak paksa pak kerja sendiri lah. Orang pun ni masih kau duit tak ada. Macam gitu. Haram. Pak miskin tapi dia boleh usaha, wajib nafkah. Haram kita gagah paksa itu. Kenapa? Karena tiada yang dibikin itu dinamakan kehidupan. Kerana tiada dinamakan dibikin itu dibikin gagah. Mak pak suruh kerja tu. Tidak apa? Tidak dinamakan sekehidupan dengan yang makruf. Ada? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam Quran. Tak wala kun ma'ruf. Cuma kaulan sadid ayat Quran itu. Mana suruh kita duduk sekali ibu bapa tu ilahnya duduk dengan caranya makruf. Pak kalau kita suruh dia kerja mana panggil makruf? Makruf mana pak duk kerja sendiri. Tak boleh makruf. Sebab tu suruh kita duduk sekali mereka ada duduk dengan makruf. Cara baik. Baik kau nak paksa kerja. Suruh kerja. Sebab apa? Dengan dia gagahi akan berusaha. Tak boleh duduk makruf. Duduk makruf pun salah. Masalah kita. Hari kita ngaji daurah lah kalau nak dalil semua kita ada kita syarah yang ni masih buat dalil-dalil tu. Arah tu dah. Dalil apa semua. Habis. Dan adalah nafkah segala kerabat itu tiada ada had, tak ada hak, tak kata yang tertentu dah. Masalahnya tu nafkah untuk anak, nafkah untuk ibu bapa tu elahnya tak adanya tu hak. Tak sama dengan nafkah isteri. Nafkah isteri ada hak dia. Satu cupak kalau miskin, cupak setengah kalau sederhana. Kalau lagi sederhana kalau tu dua cupak tak lagi kaya. Tapi untuk hak kerabat, ingatlah kerabat anak beranak, anak cucu, bukan kerabat si mana adik-beradik. Jadi pada asalnya kerabat tu mana adik-beradik. Tapi pak nafkah ini apalah sebut kerabat, ibu bapa, anak cucu. Tiap-tiap yang mencukupi mubtada. Barulah tiap-tiap yang mencukupi mana nafkah yang mencukupi baginya juga. Baginya bagi kerabat tu cukup. Tak ada hak lah, tak ada cukup. Mamadalah jadi ilah mamadalah. Mana-mananya nafkah yang cukupi tu madalah sah dah. Tak nanti lebih nak apa. Dan tiada jadi hutang, tak jadi hutang kalau tak bagi. Jadi hutang tak sebut isteri. Jika luput ia nafkah, jika luput ia seorang pada memberikan nafkahnya, nafkah bagi kerabat dia, tak jadi hutang. Melainkan jadi tu hutang. Jangan difardukan oleh Tok Padi. Kalau Tok Padi zakat syiadah. Sikit-sikit menubah mereka ajar mengulah sehari 5 riyal, 10 riyal sehari masalah. Tiap hari 10 riyal masalah. Itu jadi hutang. Karena ada ia kerabat tu gaib masalah. Kalau ni buat kerabat tu jadi ia kerabat adik beradik sini gaib kan. Atau anggan pada memberi nafkah. Kalau jika kerana ada ia seorang tu jom. Jika ada ia seorang lah.
Tapi dapat korobat. Jika ada ia seorang wajib nafkah atas dia. Maka jika ia gaib, dia tak ada, tok qadi sakat. Anak tak ada masalah. Kalau anak tak ada, makanya ilahnya nafkah ayah dia. Nafkah ayah dia. Tiba-tiba anak tak ada. Tok qadi pun dia ngadu tok qadi saya pun tak ada nafkah anak pun tak mana ni lagi Malaysia kerja sana tak duit. Gala tok qadi pun sakat ada skin. Anu kira putih. Tok qadi duit. Baitul mal putih. Atau anggaran daripada nafkah. Tak sebi nafkah. Tak sebi nafkah. Tu tok kena sakat. Duit ada tak segi. Dia marah ayah dia. Masa dulu ayah dia lah bosnya lah hanya bagi api. Ada. Masa dulu alahnya ayah dia harta tu ialah biku orang lain habis. Biku apa dia, apa ada dia. Orang lain boleh. Dia tak boleh. Marah. Saya esok dia tak cara. Tak boleh. Dia nak balas gitu tak ada. Balas budi baik. Balas jahat tak boleh. Balas jahat tak boleh. Jangan. Orang lain boleh sakau belakang. Orang lain boleh duit belakang. Beli kereta, beli ni, dia tak. Nikah Pak Allah di Sibuya macam ni. Orang lain kereta, rumah, tanah dia tak. Lepas tu buat dana. Tak boleh. Kalau dana ya tak boleh. Tak boleh. Mari kakak. Dan wajib atas ibu memberi susu akan anaknya dengan laban dengan susu ya. Dia macam lapin, kalau lapin batal, laban. Biar dengan susu, iaitu laban yang kemudian pada keluar anaknya tu. Nabi susu tu hak wajibnya. Biar susu tu. Susu mana? Susu pas keluar anak tu. Karena apa? Karena anak itu tidak hidup ni. Siapa anak tu wajib Nabi tu dulu. Karena anak tak akan hidup kecuali dengan susu tu hak mula-mula. Anak Isa tu barulah tu anak segala molek kita lah ni dah. Pak tu hari kedua hari tiga tak masalah lah. Pak tu anak tak apa segala tu kerana susu mula-mula tu. Belikan dengan dia dengan susu dan mula-mula keluar sepahnya beranak tu. Pada goliknya gitulah. Pada golik panjangnya anak tak akan hidup kecuali adalah susu dengan susu yang mula-mula keluar. Susu tu untuknya proses untuk dia. Susu yang mula keluar. Itu zamil dulu, tapi zamil tadi masih zamil canggih dah. Zamil ni boleh hidupkan dengan susu lah, dengan ada cara-cara dia tu adalah. Lagipun masanya tidak lama. Lagi pula masa untuk beli susu ni tak lama. Ada masanya masa untuk beli susu dah ni tu. Susu untuk anak kali tu mula-mula tu susu keluar susu sampai anak keluar tu. Tak lama tu. Tak 10 hari ni, tu wajib mula-mulanya. Mula-mula tu nya. Lepas tu beli sekali tu tak apa dah, tak wajib dah. Tapi zamil tu mati anak. Zamil dulu. Dan hanya sesungguhnya wajib jadi menyusu tu. Nyusunya wajib sekadar tu lah. Sekadar sekali 2 kali tu ya. Tetapi harus ia ibu menuntut upah pada suaminya. Boleh minta lagi ya. Nak beri saya susu anak. Ya upah. 10 riyal masalah. Sepatut lah ada. 2-3 hari masalah. Boleh minta. Dan mamadah habis. Dan mamadah lah hak wajib menyusukan pada wali. Maknanya lah mamadah katanya tak lepas pada dosa tu. Hak qada kewajiban wajib menyusukan pada wali. Mana mamadah pada wali lah. Wali kayaknya maknanya beri susu sekali itu cukup dah. Bukan setiap hari. Sekali itu maknanya hidup. Tengok punya dah apa hidup dah anak ni. Tak apalah boleh susu lain apa dah. Sekadar tu wali. Jika memadah dengan sekali kenyang. Tapi masa kada wali tu jika memadah dengan sekali kenyang dah. Kalau sekali kenyang dah. Bila maknanya pak tak apa dah. Tu sekadar tu hidup hatu. Hidup tu dah apa kewajipan. Sekali dapat dah. Kalau lebih tu tak wajib. Tu wajib tak lagi. Maka padalah boleh sekali kenyang memadah cukup dah. Maka jika tidak memadah, kalau sekali tak jadi juga, sekali pun anak tak hidup ni. Tapi dia tanya anak ni nak isapat. Kalau sekalinya tak jadi nampak tak agak ni. Kagak nak pula, malam nak pula kalau tidak mati. Maka wajib disusukannya dengan 2 kali misalnya. Atau 3 kali gitu lah. Atas kira kata ahli yang mentahwikan dia ahli khibrah. Tu ahli khibrah pun. Orang tahu ya tu tapi dia apa semua lah. Kemudian daripada ia menyusukan lapan itu jika. Kemudian daripada ia ibu saat ini menyusukan
jinak anak dia laban itu mana susu mula-mula ni, jika tiada ada yang lain daripadanya, tu artinya tak ada lain pada ibu tu. Mana selepas kemudian daripadanya ia menyusukan itu. Habis itu. Kemudian yang selepas itu, kalau kemudian daripada yang menyusukan itu, jika tiada ada yang lain daripadanya ibu, tak ada lain dah. Selepas yang pipet sekali untuk hidup tu, untuk anak hidup dengan susu tu, tak ada orang lain dah, tak ada lagi. Tak ada. Ada. Buat zaman dulu payah nak cari susu mana, tak ada dah. Hanya ibunya hak ada. Selepas tu, selepas untuknya sekali dua kali itu, tak ada orang lain dah, hanya ibunya. Jawabnya, maka wajib atasnya menyusukan dia pula. Wajib pula. Wajib pula. Itu zaman dulu nak cari. Zaman ni tak apa, susu kopi ada, susu kedah ada. Tak wajib dah. Dah zaman dulu lain tak ada dah. Atau duk bukit, nak cari susu mana? Itu wajib lagi. Dan jika ada yang lain, kalau sudah ada yang lain, ada orang lain ada, maka tidak wajib ia ibu memperkenankan lain. Tak wajib dia terima. Maka tidak wajib ia memperkenankan lain. Maknanya ada lain, tok laki yang mau lagi. Raja ibu tu. Tidak wajib ia ibu memperkenankan timu. Tok laki dia kata ada orang lain yang menyusu ni. Ada kakak tu seorang tu yang boleh nyusu. Maka balik bini tak wajib terima. Dia tanya tak boleh. Anak saya ni saya tak bagi. Tak wajib. Kalau tak wajib mana boleh tolak, dia tak sih. Lepas tu maka wajib atas bapaknya, iaitu suami dia lah, bapaknya anak tu, mengupahkan orang yang menyusukan dia. Wajib mengupahkan dia. Wajib bapak itu mengupahkan orang yang menyusukan dia. Okey dah. Rujuk ibu tak sedap. Tapi rujuk ibu ailah dalih. Dan jika ada yang lain, maka tiada wajib ia yang lain. Supaya memperkenankan lain. Maka tiada wajib ia memperkenankan lain. Itu situ. Ya ia yang lain. Memperkenankan ini oleh yang lain. Baik. Baik itu. Lain mana oleh yang lain. Ibarat tukar lagi gitu. Kalau orang lain ada, tak wajib orang lain terima. Yang kata makcik. Dah. Ulanglah susu anak saya ni tak wajib terima. Bini tak wajib dah. Lepas wajib dah sebab ada orang lain. Tiba-tiba orang lain tu ilahnya wajib tak terima. Dia mau minta, tak laki dia minta. Itu dengan susu anak saya. Wajib dah? Tak wajib. Lepas tu maka wajib atas bapaknya anak sini mengupahkan orang yang menyusukan dia. Nak upah. Tak wajib terima dah. Kalau pakat tak terima, bini tak beri susu dah. Lepas tu orang lain beri susu pula. Mati anak. Apabila mati anak jadi fardu ain. Jadi fardu tak jadi fardu. Lepas tu tak jadi fardu. Tak jadi fardu. Kenapa? Kerana pak nak upah. Lepas tu buat apa nak? Wajib pak tu nak upah. Orang lain ke atau bini dia. Upah ini akan orang menyusu umum lah. Sama orang lain atau bini dia. Upah. Kata tak apalah. Tak payah susu dia lah. Susu anak lah. Nanti apa bayar. Ada apa. Kalau dia tak serap, upah orang lain pula. Kalau ada. Kalau tak ada orang lain, wajib ibu. Dan jika ada ibunya itu menuntut menyusukan dia. Tapi kalau mak sendiri yang tak apa-apa, saya yang menyusukan dia. Maka dia dahulukan ibunya. Ini masalah upah. Alanya tok laki tu ialah syari orang tu menyusu dia. Tiba-tiba mak tu yang tak apa saya menyusu sendiri. Kalau apa dia dengan anak ada bayar ke? Apalah biarlah saya yang nyusu lah. Dia boleh sipir duit ke? Dia tak boleh nak beri mak pak dia ke? Mak pak dia miskin masih dia. Tok laki pula beri susu anak. Lepas tu bini tu nak beri tu beri duit ke mak pak dia 100 riyal, 50 riyal pun untuk ngepek. Ada untuk ngepek tu maki macam-macam. Bini pun apalagi beranak dia mungkin sepatutnya hari ni lah. Saya tak beri dah. Tu nak orang nak upah. Lepas tu kalau apa letak lelaki tu nak upah, dia nak cari tak boleh tu apa saya orang lain. Makanya tak boleh. Apabila bini dia yang sendiri yang nak, maka nak utamakan dia. Dan anak dia. Upah. Bahkan melainkan jika ada ibunya itu. Kalau sekiranya ada ibunya, ibu anak tu itu. Minta upah. Dia sendiri minta upah. Dan orang yang lain tiadanya ada upah. Orang lain dia tak apa free ya. Orang lain free tapi bini tu nak upah. Maka tidak wajib bapaknya itu memperkenankan dia akan
Perkenalan ni akan ibu tu. Dapat sini ibu. Tajik minta kena. Ada perkenalan ni. Ini minta ke? Apabila bini tu minta upah, orang lain minta free, tak wajib. Terima, ambil hak dia sebabnya malaikat ke. Itu malaikat. Maknanya kalau ibu tu minta upah, ada orang lain free, ada orang free. Kalau sama-sama nak upah, barulah diutamakan mak, utamakan bini. Tapi kalau bini yang nak upah, orang lain free, tak wajib pak, tak wajib suami itu terimakan itu ibu tu isteri dia tu. Tapi dah, ingatlah sini. Dan manakala ada dua anaknya yang kaya, keduanya anak kaya belaka, abang adik pun kaya belaka, dan ibu bapaknya itu papa, maka wajiblah atas kedua anak itu menafkahkan keduanya. Kalau anak ada sama ada duit, kutik pakai kutik sebulan dak 40 riyal kutik nafkah akan dua ibu bapaknya. Kalau kaya belaka adalahnya pakat-pakat. Maka jika bersalahan keduanya, kalau selahan seperti ada anaknya dan cucunya. Bersalahan seperti ada anaknya, mana ada ia seorang itu anak dan ada cucu, ya ada anak ada cucu. Maka yang terlebih hampir keduanya seperti anak. Anak ada cucu ada, apa wajib atas cucu dah? Anak ada. Anak pun kaya, cucu pun kaya. Wajib atas anak dia dulu. Hampir jatuh kepada anak. Cucu jauh. Kalau itu yang wajib adalah yang dekat. Cucu dengan anak adalah dipanggil dekat yang anak. Cucu dah. Maka tiada bersalahan, maka tiada bersalah-salahan di sini antara anak laki-laki dan perempuan. Mana tidak beza dah. Tidak bersalah, tidak berlainnya, tidak berbeza di sini pada masalah nafkah qarabah. Ada anak laki, anak punya tak kira. Supaya dia kata anak masalah nafkah mak pak ni ialah anak laki, anak punya tak sama. Tak ada beza dah. Supaya. Maka wajib keduanya anak laki nak punya nafkah dengan bersamaan juga samalah. Kutik boleh. Tapi masalahnya hak punya bisa mau hak laki tak beri hanya masalah hari ni. Ada. Ingatlah jangan buat gitu dah. Tuhan cabut balik rezeki kita. Tapi Tuhan boleh beri, Tuhan boleh cabut. Ingatlah apakah ni. Yang mana ni? Sama ya. Bersalahan pada pesaka di sana. Kalau pesaka tak sama, ya terlebih kurang sikit. Ada. Tidak kali misluhan dengan usayai. Ya dia dapat dua lah, dua dapat sahnya. Dan jika ada keduanya itu ibunya dan bapaknya. Dua itu mana ada ibu ada bapak. Bapak ada, ibu ada. Maka wajib nafkah itu bapaknya juga, tiada ibunya. Jadi kalau masalah bab anak ni. Kalau masalah bab anak, mak ada, pak ada. Wajib siapa? Pak cerai dah masalah. Mak pak cerai dah. Atau duduk sekali ke? Mak ada, pak ada. Sama-sama kaya lah. Maka wajib memberi nafkah itu bapak jenis atas bapaknya juga. Tiada ibunya. Tak wajib atas ibu. Wajib atas ibu nafkah anak. Kalau pak ada. Tak wajib. Dia kata mak mu ada ke nafkah mak mu tak? Mak tak wajib. Dan jika ada beberapa neneknya, ramah nenek dia. Kalau nenek dia ramah nenek. Ada beberapa nenek. Maka wajib nenek ramah. Iaitu nenek sebelah ayah, nenek sebelah mak. Maka wajib memberi nafkah itu nenek yang terlebih hampir kepadanya. Mana yang terlebih hampir kepada dia? Iaitu tok dia, tok hak sebelah ayah dia sebab yang lebih hampir. Kalau jadi wali, boleh jadi wali. Itu. Tok sebelah mak ada, tok sebelah ayah ada. Lah ayah. Itu paling hampir. Atau ada baginya seorang anak, jadi ada anak dan bapak. Anak pun ada, pak ada. Kita ada anak, kita ada pak. Siapa nafkah kita? Pak seorang lah. Anak kita nafkah kita ke pak kita? Kita miskin. Pak ada lagi, anak pun ada, sama-sama kaya, kita miskin. Maka wajib nafkahnya itu atas anaknya juga, atas anak. Yang alat sini. Bukan bagi atas pak kita ada anak kita saudara kita. Jikalau ada lah sekaliannya itu, mana kerabat itu berkhanak kepada nafkah lah. Mana semua ini, mana kalau sekarang pakai anak nafkah. Maknanya, jikalau adalah sekaliannya kerabat itu berkhanak kepada nafkah dan tiada kuasa ia, padahal tiada kuasa ia memberikan sekaliannya. Berkhanak sih mana berhajatlah pada nafkah. Mana ada anak semua, pak nak nafkah, anak nak nafkah belaka, berhajat belaka, miskin belaka.
Padahal tidak kuasa ia seorang. Tidak kuasa ia seorang memberi sekalian nak beri semua tak mampu. Mak ada. Masalah belakang nak beri belakang tak ada. Anak pun miskin. Pak kita miskin, tok kita miskin. Mak kita miskin. Cucu kita miskin. Masalah. Bahaya daripada hajat belaka. Siapa? Berhajat mendapat kanan mendapat hajat nak nafkah belaka. Padahal dia kuasa ia seorang memberikan semua, nak beri semua tak mampu. Bawa guna. Tengok sini ni. Nak beri belaka tak mampu, tak ada lah. Beri belaka duit mana? Maka hendaklah didahulukan dirinya. Belaka buat diri dulu. Ada? Utamakan diri kita. Ibda' binafsik. Utama diri dulu. Maknanya ilahnya kita pun nak juga orang lain nak pula. Lagu mana? Kalau sini mana kita pun nak orang lain nak belaka, sama nak apa? Sama orang nak belaka. Jadi kita dulu. Kalau we mak pak kita, tak boleh utamakan ini. Maka kemudian istrinya keluar ingat kan. Lepas tu mak pak nak faham. Mak pak nak faham apa ni? Kalau anak tak cara, anak lelaki tak cara kita. Tapi dia ada bini dia. Dia nafkah. Berhajat nafkah lebih tu tak apa lah. Ni masalah kita lah. Ni banyak hak tu lelaki hak tu anak tu hak lebih dah kerja gaji besar-besar dapat RM5,000. Ni tak dia tak lebih sekadar bawa cukup makan. Maka dia anak tu dan dia isteri dia dulu. Sorry, ni ingat lah. Isteri. Kemudian maka anaknya bawa anak mana yang kecil? Kalau saya tengok anak yang kecil. Kemudian maka ibunya bawa ibu. Sini yang utamakan ialah anak dulu. Anak kecil dah, anak besar dah tak lah. Apakah ni? Maka ibunya. Kemudian maka bapaknya. Bawalah bapak, ibu dulu. Lepas tu Nabi ada sahabat tanya Nabi ke. Saya bapak itu ada siapa? Nabi soalnya ialah Umar. Ada ibu. Tanya lagi siapa? Lepas tu siapa? Ibu. Lepas tu siapa? Ibu. 3 kali. Kemudian baru tanya, ada apa? Pak, kamu. Bapak tu yang kecil, yang tepat. Sebab tu ibu dulu. Bapak. Kemudian maka anak yang besar. Barulah anak yang besar. Wallah alam. Ada. Tapi salah khilaf itu saya tengok tartib dah habis. Dan ada pun makna hadanah itu. Ada hadanah kalau kita ngaji. Kalau kita pergi Mesir kan ada pak hadanah tu, pak budak-budak situ. Pak ngasuh bang ya. Ada kalau bahasa Malaysia ngasuh. Itu iaitu memeliharakan mereka yang tidak kuasa ia yang mereka memeliharakan dirinya. Sebab kecilnya mereka atau gilanya atau situlah tu hadanah. Panggil ada panggil ngasuh. Ngasuh tu mereka yang tak kuasa nak menjaga diri dia. Sebab gila ke kecil ke masalah. Dan kesudahan hadanah itu pada kanak-kanak hingga tamjiz. Satu ya. Wajib kita jaga dia tu sampai majlis. Tak apa dah umur 7-8 tahun. Majlis tu tak ada umur tamat. Tapi kalau ke umur 7-8 tahun tu adalahnya majlis dah. Agak sepatutnya. Dan daripada tamjiz itu dinamakan kafalah. Kalau panggil kafalah dah. Ada kafalah, jamin. Kafil. Dan kaful. Kalau Malaysia ada usul kaful tu. Nama kafalah. Belora, tak payah hadanah. Bermula yang memeliharakan kanak-kanak yang kecil itu utamanya ibu. Jadi utama baca tu. Maknanya masalah orang jaga, mana mereka yang jaga anak tu utama siapa? Utamanya anak mak dia dulu. Pergi ke mak dia. Kalau mak dia nak cara, ialah pergi ke mak dia. Ini masalahnya balak. Tok laki, isteri balak cerah. Tiba-tiba anak tu siapa yang diutamakan? Ibu dia. Utamanya ibunya, ibu ni. Mereka yang melahirkan kanak-kanak yang kecil itu utamanya ibu perempuan. Ibu perempuan, ibu bagi anak perempuan. Ibu bagi anak perempuan. Kalau anak tu puan, bukan ibu yang perempuan, ibu maklum dah. Ibu anak puan. Kalau anak puan, ibulah yang utamakan. Kenapa? Kerana ia ibu terlebih patut untuk jaga anak puan. Pak tak boleh, tak sesuai. Kalau anak tu puan, kalau anak yang kecil lain pula puan, maka ibu dia. Kerana ibu terlebih patut. Sebab ada ia sampurna kasih sayang. Mak dia sampurna kasih sayang semua. Kasih sayang dia. Tu pahalanya kalau kecil panjang tu. Dan terlebih menjinakkan dia, nak jinak
anak dengan dia tu memang lah. Pok dengan anak. Mak jinak lagi. Lagi terlebih sabar atas kanak-kanak. Tu mak boleh sabar banyak. Balik ke, banyak ke. Ada gak mak bodoh tu. Mak banyak tu boleh sabar. Sabarlah, sabar. Ada. Anak buat gini pun sabar. Ngepek memang mulut ngepek tapi pah ngepek tu buat kerja tu. Tak sih dah. Ngepek kerja tu tu sabar kuat mak ni. Sabar atas kanak-kanak yang kecil tengok. Kanak-kanak kecil je sabar. Tak apa-apa. Ping. Tu balik ke. Maka dipeliharakan dia dengan membasuh tubuhnya. Maka dipelihara akan dia akan kanak-kanak sini cara membasuh tubuh dia. Itu cara belau bang. Basuh tubuh dan kainnya dan membubuh minyak pada tubuhnya, pakai minyak, pakai bedak kalau kita lah ni dah. Dan mencelak akan dia, akan anak tu celak mata masa nak tidur dan membungkus badan. Dan membungkus ia. Lepas tu buku pula. Tu buat baca buku. Buku dia. Buku mana? Maka ada buku ni buku. Dan menaruh pada apa ni? Pada buinya. Dan menghinakan bui. Dan menaruh membungkus ia buku dia. Kalau kira bahasa lain ni bungkus, dia buku. Membungkus ia anak mana bukukan anak. Buku anak pakai tempoh pakai itulah buku tu pakai ya anak-anak kecil. Sebab tu maknanya pakai celak pakai apa pakai buku balik tubuh pada dia ni. Tu buku nasi tu. Tupak dah gitulah budak kecil kan. Umur baru 10 bulan dah. Dan menaruh pada bahasa boyan. Maknanya pada no. Lepas tu taruh dalam no. Boyan bahasa tu. Bukannya nyo tu no. Malah boyan. Dalam no. Boleh no lah. Dan menghinakan boyan. Taruh. Menghinakan. Dan mihnahkan boyan. Mahayun ada. Dan mahayun ada hayun Allah Akbar. Apa hari ni hayun. Masya-Allah. Hayun. Oh nak baca bahasa Melayu. Patut hayun dia. Patut hayung. Patut hayung dia. Ada. Buat dalam sipir dalam boyan dalam itu dalam no. Patut dalam patut hayung dia, hayung dan lain-lainnya tu gitulah cara belah. Tu hatana. Pasuh gapo semua tu. Maka adalah perkara tersebut tiada patut bagi laki-laki, tak patut laki mana nak buku nak basuh laki ni tak sesuai. Patut mak kerana ia kempah. Dah pula sedikit sabar. Kepah. Kerana ia lelaki tu kepah. Dah gantung lo orang. Dah pula nya tu mongok. Dah pula sedikit sabar pada galiknya gitulah. Ada galik. Awak jadi ngamuk lalu lah. Habis. Kalau perempuan tu padalah apa dan ibu dah. Anak lelaki pun sepo juga tengok cara di sini. Lepas tu maknanya utamanya ibu perempuan. Ibu ialah perempuan dah. Sepatutnya mana? Perempuan itu badal lah kau mewah tu. Badal. Maknanya dia kena bukan mana bagi dah. Sebabnya tengok sini bukan anak pun, anak lelaki pun sama. Cara belah kan. Anak lelaki pun. Bermulanya terlebih utamanya daripadanya segala korban. Gapanya? Daripada tu panggil syaratnya. Utamanya utama daripada segala korban sampai itu. Kalau adik-adik aku semua, korbannya perempuan itu sama utama sekali.
adik-beradik pun ada, kak dia pun ada, tok siti dia pun ada. Yang utama daripada segala korban perempuan itu ialah ibunya, ibu sendiri. Maka ibu bagi ibunya, tok hak sebelah mak dia, tok dia, siti dia. Jikalau terke atas sekalipun, sebelah mak. Kalau hadanah sebelah mak. Kalau nafkah sebelah ayah. Maka yang terlebih hampir, waktu yang terlebih hampir lah. Kalau tak ada dah, mak tak ada, mati. Siti tak ada, sebelah ni tak ada belakang dah. Sudah mana yang terlebih hampir? Ini terlebih hampir kepada anak tu, saya terlebih hampir. Lagu mana tafsir? Maka yang terhampir itu ibu bagi bapaknya. Apa tu cari ibu ayah pula? Hampir dengan anak tu. Sebelah ni tak ada, sebelah mak tak ada belakang dah kan? Cari sebelah ayah pula, mak dia. Dia mikir pula, maknanya tu maknanya maka yang hampir itu ibu bagi bapaknya dimikir pula murah pula mana juga lah. Dimikir mana suku tu juga, sini suku ibu bagi ibu tu. Dimikir pula maknanya ibu hingga ke atas. Mak bagi ayah dia, kalau tak ada mak bagi siti bagi ayah dia, naik ke atas, Suku mak tu maknanya dimikir pula naik ke atas. Kalau ayah, lah mak pun naik ke atas, lah ayah pun naik ke atas. Tu mana dimikir pula maknanya hingga ke atas tu murat situ. Mulai dibikin pula maknanya hingga ke atas. Jadi jikalau ke atas sekalipun, maknanya dibikin itu supaya itulah ke atas. Kemudian maka saudaranya, barulah adik-adik dia, adik-adik mana yang perempuan? Kak dia masalahnya. Kak dia. Kemudian maka mak mudanya, mana mak dara dia? Yang saudara ibunya, mak sebelah ibu dia. Mak dara, mak muda mana mak saudara dia. Tapi yang sebelah ibu dia dah. Sepatu adik-adik ibu dia. Kemudian maka anak perempuan bagi saudaranya. Yang perempuan mana anak tu anak dara dia, anak perempuan bagi saudaranya, saudara bagi budak yang perempuan, tapi anak perempuan lah. Sebab anak saudara besar ke. Anak saudara dia besar dah. Ini kecilnya, pak dara kecilnya. Tu anak dara nak jaga anak dia. Nak jaga pak dara dia. Kalau pak dara tu kecil baru ke anak, makanya mak tu anak saudara tu jaga. Kalau anak saudara pun ramah besar tu. Pak nikah muda ke. Apabila pak tu nikah muda, maklum dah mak dara dia besar. Baru. Kemudian anak perempuan bagi saudara laki-laki. Anak perempuan bagi saudara laki-laki. Barulah anak perempuan saudara laki kalau tak ada. Kemudian mana tak ada dah. Kalau tak ada barulah dia kepada anak perempuan. Tapi anak bagi siapa? Saudara dia, saudara laki-laki dia. Mana anak dara dia? Sebab anak dara apa dia nikah lama kan. Anak dara besar-besar dah. Kita pak dara waktu baik baru tetah. Seperti telur baru tetah. Waktu mak tu anak dara besar-besar dah. Tapi sebelah biar dia masalah ada. Laki lah, sebelah laki. Mana saudara laki-laki dia. Kemudian mak mudanya, saudara bapaknya. Baru mak muda sebelah bapak. Ni kalau tak ada ni barulah sebelah bapak. Bapak aja orang ingat dah. Mak saudara sebelah ayah kita. Habis. Dan jika tiada perempuan segala korban tak ada belakang. Maka segala laki-laki yang membesarkan dia. Hak perempuan tak ada. Ada yatim aja. Hak yatim pula yang tu yang bela dia. Tapi lagi mana hak makan saka dia nah, hak makan saka budak. Kalau semuanya mati, siapa dia yang makan saka dia? Satu. Yaitu lelaki, segala laki-laki yang memasakai dia, saudaranya laki-laki. Ada apa dia laki-laki tu? Seperti tertib wali nikah dulu, tengok sana. Dan jangan diserahkan anak yang sudah ada keinginan itu bagi yang bukan mahramnya. Kalau anak tu ialah anak kita umur sapanya ialah keinginan, hak seinginnya dah. Umurnya 7 tahun, 8 tahun dah. Anak puan salah. Jangan siapa dari bukan mahram dia. Bego ke pego masalah. Masalah. Mau anak akak masalah. Sedangkan anak kita sepakai inginnya dah tak boleh. Kalau anak kecil lagi tak pun. Ini anak besar dah. Tapi diberikan pada seorang yang kepercayaan yang menentukan dia. Kita cari orang kepercayaan. Tok email ke, ustaz ke, hak kita boleh harap. Awalik dah, lepas tu berlaku tu wallah alam tu. Kepercayaan yang menentukan dia, kita yang percaya menentu lah kita tentukan dia. Tentukan hanya orang percaya. Letaklah pada orang mana pun. Dan jika berhimpun di sana masalah kita tak pun nak boleh, tak pun nak tak hafizah boleh. Ustaz-ustaz percaya dah boleh. Tentulah. Tentukan bukan tak ada ikut dia dah tentu. Ustaz tu masalah, dia tahfiz tu masalah boleh. Anak kita yang dah besar dah boleh kita akan bukan mahram kita tapi orang percaya.
Dia sekolah tahfiz, hafizah masalah, ngaji agama masalah. Dan jika berhimpun di sana itu laki-laki, kalau ada belaka, kalau masalah tu nak hadan. Tapi hak laki aja, hak puai tak ada, hak puai tak ada jati ada. Apa dia 2-3 orang nak belaka masalah. Atau mak dah atau pak darah pun ada. Dan perempuan, kalau itu mana puai laki pun ada belaka. Maka didahulukan ibunya, ibu dulu. Ibu dulu. Ibu budak tu. Maka ibu bagi ibunya. Jika ke atas ni sekali tu supaya tak adil lah. Barulah maka bapaknya supaya tak adil tu tak adil. Barulah bapak budak tu. Maka ibu bapaknya budak tu barulah ibu bapak dia. Maka neneknya barulah nenek dia, iaitu bapak perempuan. Iaitu bapak mana bapaknya. Tu nenek sini mana bapaknya. Jad bagi. Bukan jadah. Maka yang terlebih hampir. Kalau tak ada, maka mana sepah ada. Kalau tak ada, maka yang terlebih hampir kepadanya budak tu. Siapa dia? Banyak teman. Daripada yang saudara, yang seibu sebapak dengan dia. Cari adik-adik seibu bapak dia, apa dia. Dan jika ada sana pula, satu darajat. Pada masalahnya benak hadanah ni, ada satu darajat belaka, supaya. Ada satu darajat. Seperti saudara laki-laki. Dan saudara perempuan, saudara laki ada, adik-adik laki ada, puai pun ada. Setarahnya dua tu. Maka dia dahulukan yang puai lah jaga. Maka jika bersamaan keduanya pada perempuannya dan laki-lakinya, lagu mana? Puai sama puai lah. Hak adanya kat puai dua orang. Lagu mana? Ataupun ialah habis dua orang, hak laki saja. Hak puai tak ada atau hak puai saja. Laki tak ada atau hak laki saja. Maka dibuangkan undi, nampak undi. Dah. Ini maksudnya kalau puai sama puai 2-3 orang. Hak laki saja. Bu undi. Maka barang yang keluar jadi barang siapa yang keluar undinya ialah yang meliharakan jaga budak. Dan tiada sabit hadanah itu bagi segala sahaya dah. Apa tak boleh nak bagi hadanah. Dan yang tiada rasyid tak boleh. Cari hak bodoh nak pergi anak orang. Dan tiada kepercayaan tak boleh juga. Cari orang tak harap tak boleh. Dan kafir tak boleh juga. Jika kanak-kanak itu Islam lah. Kita ambil orang kafir pergi tak boleh. Oh, yang suak ke apa tahu. Dan jika tiada mempunyai laban. Pak dah kita baca nak cepat nak habis. Yalah baca Ismail ni. Tak boleh ni dengar aja apa dah. Saya pun tak ada apa. Dan yang tiada mempunyai laban kalau orang tu tak ada susu. Jika ada anak itu lagi menyusu, sedikit anak tu masih nak nyusu lagi. Dan tiada pula perempuan yang ada suaminya. Yang lain daripada bapak kanak-kanak. Itu. Lepas tu tak ada lah perempuan yang ada suami. Dah tak ada. Hak mana yang lain padanya bapak kanak-kanak itu? Tak ada dah, orang lain tak ada suami lagi. Hak dia, pak dia ada. Hak tu tak ada susu belaka. Melainkan jika ada suaminya itu adalah bagi hak hadanah pula ada masalah. Orang ada suaminya ada. Hak dia mana tak ada susu. Sama-sama tak ada susu. Ada. Sebab tu orang lain tak ada pola puas tu saat ni tidak ada susu. Nak hadanah mana? Sebab tu dia tanya apabila tidak ada tu ada mempunyai laban susu, kanak-kanak tu masih nyusu lagi lah. Budak tu masih susu lagi, umur setahun 2 tahun lagi atau setahun lebihnya. Ataunya 2-3 bulannya kita kata setahun tu. Lepas dah. Kita tak dapat iman yang boleh lah. Soalnya kita tanya umur setahun tu lepas dah. Dan tiada pula perempuan yang ada suami yang lain padanya bapak kanak tak ada dah. Tak ada. Melainkan jika ada suaminya itu ada bagi hak hadanah pula. Nah, melainkan jika ada suaminya itu adalah bagi hak hadanah pula. Dan reda pula ia meliharakan dia. Maka sabitlah baginya meliharakan dia. Ini apabila gitu maknanya bini dia tak ada susu. Anak masih susu. Lepas tu perempuan hak ada suami tak ada dah. Selain pada hak kanak-kanak tu. Mana dia? Makanya jika ada suaminya itu, suami bagi perempuan yang kata kanak tu lah. Maknanya tiada pula perempuan yang ada suaminya. Tak ada. Perempuan yang ada suaminya tak ada. Suami mana yang lain padanya bapak kanak-kanak tak ada dah. Bapak kanak ada bininya. Lepas tu mak dia tak ada susu. Melainkan jika ada suaminya itu ada bagi hak hadanah pula. Dan reda pula. Lepas tu dia pun ada hak. Suami tu ada hak lah. Nah, melainkan jika ada. Tapi kaedah suami tu ada hak lagi untuk hadanah. Tu bini tak ada susu dah. Panak hadanah tu dah. Tok laki
puan lain tak ada ke? Puan hak ada suami tak ada ke? Dia. Kalau tu mana ketika itu suami yang ada hak, ada nah. Ada hak ada nah. Dia ada hak. Apabila suami itu ada hak sebagai dia, melainkan jika ada suaminya itu adalah baginya hak lah, bukan baginya. Ada baginya hak, mana dia berhak lagi, dia berhak untuk hadanah. Apabila dia tu adalah suami saat ni berhak hadanah, dengan sebabnya bini tu perangai macam-macam ataupun tak ada susu macam-macam ada tak? Mana berhak tu suami tu yang jaga anak tu. Dan reda pula ia suami tu meliharakan dia, akan anak tu, maka sabitlah baginya memeliharakan dia bagi anak pelihara lah. Kanak-kanak boleh. Kalau katanya dan reda pula ia isteri tu melihara akan dia akan kanak, patut bini pun reda tak apa. Dia ada berhak patut isteri pun reda. Raja isteri dululah. Kalau nak tengok nanti tengok kita arah pula. Bini pun reda tak apa, pera lah. Maka sabitlah baginya memelihara kerana mak tak ada susu. Apabila mak tak ada susu, patut orang puan lain tak ada suami ke? Kalau dia tak ada suami lah, tok lelaki pun ilahnya dia berhak masa tu. Bagi dia berhak boleh secara tapi syaratnya bini tu reda. Apabila bini reda maka sabit bagi suami meliharakan dia. Suami boleh. Suami tak boleh. Kalau tak redanya boleh ke? Dan redanya suami meliharakan dia, jadi akan isteri tu reda. Maka sabitlah baginya ibu meliharakan dia, boleh ke? Kalau situ. Atau redanya suami. Bini tak ada susu, puan lain tak ada ke? Tapi hak reda tu pada suami. Suami kata tak apalah, awak tak ada susu pun awak pegang. Boleh lah. Boleh. Dia tu isi tu pegang. Kerana reda tak kan? Dan jika ada kanak-kanak itu sudah mumajis, maka bercerai dua ibu bapa. Nyo maka melihat wallah alam. Ini malam yang kita panjang lagi. Tapi pagi insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam.